Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa naskuruh wa nu'azimuhu wa nukabbiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusolli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang jemaah muslimin muslimat, adik-adik yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nyawa, masih memberikan kesempatan kita hidup. Alhamdulillah juga Allah bagi kita kesehatan, Allah bagi kita juga kelapangan masa sehingga dapat kita sama-sama salat berjamaah bersama-sama, dan insya-Allah seterusnya sementara nunggu waktu isyak kita isi dengan kuliah maghrib. Malam ni sepatutnya Ustaz Nik tak datang, dah rindu suara dia dah lama. Ada juga orang yang kata dah rindu suara Wak Sahat pun dah lama juga Wak Sahat tak buat kuliah. Jadi untuk makluman, saya rasa tuan-tuan pun dah tahu, tadi anak Pak Bilal kita, Tuan Haji Solihin, masih muda lagi. Anak dia yang orang panggil selalu Salim, nama dia Azman bin Haji Salikin. Jadi untuk kita ambil kesempatan lah, marilah sama-sama kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan rohnya dengan nurnya. Allah mengampunkan segala dosa-dosanya, menerima seluruh amal kebajikannya dengan rahmat dan redha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih muda masih muda. Saya rasa sekitar 50 ke bawah lah. Paling kuat pun baru 50 lah. Kalau kerja pun masih belum pencin lah. Tapi kok dah dipincinkan hidup je. Belum pincin kerja tapi dah dipincinkan hidup lah. Kalau nak ikut logiknya lah, patutnya lah yang dah tua-tua ni lah yang patutnya mati dulu kan. Tapi alhamdulillah kok Allah masih bagi kita hidup lagi, masih sehat pula lagi tu. Dah lah tua masih dibagi hidup, sehat pula tu. Alhamdulillah, rezeki lah tu. Dah tu rajin pula solat berjamaah. Allah, rezeki lagi tu. Nikmat Allah bagi banyak tu. Lepas tu tak pernah tinggal majlis-majlis kuliah. Syukurlah, sangat-sangat syukurlah kita. Yang dah tua-tua ni masih Allah bagi nyawa untuk kita ambil kesempatan. InsyaAllah sama-sama kita azam sebelum ajal sampai. Dia nak meninggal ni bukan kira tua atau muda. Apabila dah sampai ajal, iza jaa ajaluhum, apabila ajal sampai, tak kira lah. Tua pun ajal tak sampai, dia tak mati-mati. Tapi alhamdulillah Allah kurniakan kita umur yang panjang, dapat kita nambah amal lah ji. Gitu tujuannya, jangan disia-siakan. Kalau barangkali belum sempat nak bawa bekal yang banyak, ya masih ada kesempatan ni. Ambillah bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa ke alam barzah. Dekat alam barzah kita hidup tu, bukan kita mati. Kalau mati senang. Kita hanya pindah daripada hidup dekat alam nyata yang lebih mudah berbanding alam sana jauh lebih susah. Alam barzah jauh lebih susah daripada dunia. Alam mahsyar jauh lebih susah dari alam barzah. Setiap fasa susah. Hidup kat dunia pun susah, masuk dalam kubur lagi susah.
dibangkitkan dekat padang mahsyar dengan orang begitu ramai, matahari sejengkal, lagi susah. Susah campur susah, campur susah. Jawabnya apa? Sangat-sangat susah, sangat-sangat susah. Jadi itulah kesempatan Allah bagi kita. Nyawa ni marilah kita azamlah sebelum akhir ajal kita, kita sama-sama berusaha untuk mentaati perintah Allah dan berusaha sedaya upayalah untuk meninggalkan atau menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi untuk malam ini lah, jadi sesuai dengan hari ini pun ada orang meninggal. Malam pertama di alam barzah ni, sahabat kita Saudara Azman, malam pertama di alam barzah. Ini kebetulan ada kitab yang malam pertama di alam kubur. Alam barzah, alam kubur sama aja lah. Apa rasanya tu dekat alam barzah tu? Belum ada yang dah rasa ya. Jangan cakap dekat dalam alam barzah. Kalau berani tidur di luar alam barzah tu, tidurlah kat kubur malam ni. Siapa yang nak nyobalah. Itu baru kat luar tu. Kat Baik Mansur tak berapa ngeri. Yang dekat Parit Markum Parit apa ni agak ngeri sikit sebab jauh sikit rumah orang. Baik Mansur tu dekat kubur tu ada penunggu dia, undertaker. Elip tidurnya dekat kubur. Orang paling berani Baik Mansur Elip, anaknya Samingan. Itu dia memang dah berapa puluh tahun tidur dekat kubur je. Hantu dengan dia pun takut. Jadi kalau kita nak merasa, pergilah malam ni cakap dengan orang rumah. Dek, abang tak balik malam ni. Bang nak ke mana bang? Tak pernah, tak balik rumah. Nak nyoba WhatsApp, kata cuba tidur kat kubur. Malam ni bawa bantal, bawa obat nyamuk, bawa handset, jangan tak bawa. Manalah tahu nanti pengsan kat sana, susah nak minta tolong bini, suruh bini datang jemput. Susah dekat alam barzah. Jadi inilah kuliah yang saya nak kuliahkan untuk malam ini. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanadnya dari Al-Bara bin Azib yang berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayat jenazah. Melayat ni ziarah jenazah lah. Lalu beliau bersabda, bila seorang hamba mukmin berada di hujung dunia menuju gerbang akhirat. Apabila manusia ada dekat ujung dunia menuju ke gerbang akhirat, artinya ketika kita sedang sakarat full maut. Perkara itu berlaku sekitar 10 minit lah, sedang tercengap gitu. Itulah saat terakhir itu. Kat situlah godaan yang paling berat sekali untuk kita hadapi nanti. Iblis ambil kesempatan untuk nak menyesatkan kita dekat last call, penghabisan sekali ketika nyawa kita masih hidup. Dia datang menyerupai orang yang paling kita kasihi, mak kita ke, bapak kita ke, guru-guru kita ke, kawan-kawan karib kita ke. Dia pujuk kita supaya kita keluar daripada Islam. Mak dah mati dulu sahak. Kalau kau nak selamat, kau ikut kau ikut agama Yahudi sahak. Wah, kita tengok betul muka mak kita, suara-suara mak kita. Iblis dia boleh menyerupa dengan pelbagai rupa. Hatta dalam musyarat. Ini orang-orang kafir Quraisy dekat Mekah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hijrahkan, dia adakan musyarat tergempar dekat Darul Akram. Buat musyarat tergempar, lalu salah seorang daripada pesertanya iblis menyerupa jadi macam orang alim yang tukang bagi cadangan begitu begini. Gitu. Jadi maknanya sekarang gitu juga dia, orang last call tu dia pun nak sesatkan kalau boleh. Bila seorang hamba mukmin berada di hujung dunia menuju gerbang akhirat, malaikat datang dari langit turun kepadanya. Ini kalau roh-roh orang yang beriman lah, jasad-jasad orang yang beriman lah ni. Malaikat pun turun ketika kita dalam sakratul maut. Malaikat dari langit turun kepadanya, wajahnya putih bersih secerah matahari. Mereka membawa kapan dan balsam. Balsam ni macam apa tu, ubat pengawet. Ubat pengawet agar mayat tidak busuk yang berasal dari surga. Roh kita tu nak dibungkus dengan kain kapan dari surga dan
ditaruh balsam pengawet supaya jangan busuk, semuanya dari surga. Mereka duduk sangat dekat dengan hamba itu, duduk dekat betul kat kepala kita. Semua makhluk nampak, yang tak nampak hanya manusia dan jin sahaja. Ketika malaikat datang duduk kat kepala kita tu, ada malaikat yang datang siap bawa kirim salam. Saha Allah kirim salam dengan kau. Dalam keadaan itu malaikat maut cabut nyawa kita, kita dengan penuh kegembiraan senyum mati kita, insya-Allah mati dalam husnul khotimah. Antara tanda-tanda orang mati husnul khotimah tu banyak. Kalau mati pada malam Jumaat, mati tengah dengar kuliah, Haji Abu tunduk ingatkan tidur, rupa meninggal. Alhamdulillah. Contohlah contoh. Haji Abu masih nak hidup lagi. Mana dia? Mana dia nak mati dulu? Jangan nak mati dulu. Gurau ji. Mereka duduk sangat dekat dengan hamba itu dan mengucapkan salam. Malaikat boleh ucap salam, tapi syaratnya kita beriman. Beriman dan beramal soleh lah. Amanu wa amilu solehat. Disingkatkan takwa lah. Takwa tu patuh. Apa yang Allah suruh tu kita buat, apa yang Allah larang tu jangan kita buat. Kita bertakwa, kita akan didatangi oleh malaikat yang wajahnya tadi putih bersih secerah mentari. Lepas tu duduk kat kepala kita, siap dia bagi salam, Assalamualaikum. Lalu duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang suci, keluarlah menuju ampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang itu, ini bukan malaikat maut nih. Malaikat tu, dia cakap keluarlah roh. Maka rohnya pun keluar sebagaimana aliran air yang deras. Lalu malaikat itu pun mengambil rohnya. Keluar sendiri roh kita dengan mudah seperti air kita curah lah. Nanti kalau nak minum tu cuba tengok kita air keluar dari moncong. Senang kan? Moncong tekoh tu cop gitu. Gitulah roh kita. Itu roh orang yang beriman ni keluar dengan mudah. Tapi kalau orang yang tak beriman itu bukan kata payah, bahkan tak nak keluar. Dipaksa. Gitu. Takut dia nak keluarkan. Itu ada nanti tapi bukan sekarang untuk kita kuliahkan. Kita nak tengok. Sebab kita nak kuliah malam ini, kemana roh tu pergi, kemudian apa yang kita boleh buat setelah orang meninggal, macam anaknya Wak Haji Solihin. Orang yang hidup ni, apa boleh bantu dia, khususnya keluarga. Kalau bapa meninggal, anak beranak, anak-anak, anak beranak, atau orang lain pun, apa yang boleh kita buat untuk bantu dia, yang kalau memang dia tersenarai di kalangan ahli neraka boleh berubah menjadi penduduk surga. Ini kan istimewa kuliah malam ni. Kita boleh bantu sesiapa saja termasuk mak bapak kita tu. InsyaAllah kalau sempat saya kuliahkan itu dalam bab yang ini nanti kitabnya. Ini sekarang ni mukadimah dulu ni. Kita nak tengok roh kita ni ke mana, dia nak buat kerja apa ni. Dah dibungkus dengan kain kapan ni tadi. Lepas tu dia mengambil rohnya. Tetapi tak hanya sekejap saja roh tersebut, roh tu dah dikeluarkan, tak sekejap. Dekat situ dia dah keluar, dah dibungkus dengan kain kapan dari surga, telah dikasih bau harum-haruman. Selanjutnya ditaruhlah di dalam kapan dan padanya keluarlah wewangian yang harum. Secara otomatik roh kita mengeluarkan bau harum. Dibungkus dengan kain kapan dari surga. Wallahu a'lam. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang meriwayatkan sanadnya dari Al-Bara bin Azib. Bukan Wak Sahab yang cakap. Kalau Wak Sahabnya cakap tak percaya, no problem, tak ada masalah. Tapi kalau hadis Nabi kita tak percaya, itu problem besar. Itu berdasarkan Ustaz lagi Sabah tu. Itu bahaya itu Pak. Kalau cakap Nabi tak percaya itu bahaya. Cakap Wak Sahab tak percaya tak apa. Selanjutnya ditaruhlah roh itu ke dalam kapan, padanya keluar wewangian yang harum. Setelah diletakkan di bumi, mereka mengangkat roh tersebut ke atas. Ke atas mana? Ya ke atas. Setiap malaikat yang melalui pasti bertanya, roh siapakah itu? Malaikat dekat langit dunia, dari langit pertama ini yang duduk manusia,
ya jin, ya binatang, naik langit ke atas semua dah alam malakut, alam para malaikat. Nah, langit itu tebalnya 500 tahun perjalanan, Ji, bukan tipis. Langit itu sangat tebal. 500 tahun perjalanan baru lepas langit itu. Punyalah perkasa Allah Subhanahu wa taala cipta langit. Sedangkan langit ada 7 lapis. Setiap atas langit itu ada makhluk yang berbeza-beza. Nah, dekat situ malaikat pun tanya, siapakah ruh, siapakah itu? Mereka menjawab, mereka ni yang bawa tadi tu, bawa ruh tu, dia jawab Fulan bin Fulan dengan menyebut nama yang paling bagus yang pernah dipakai di dunia. Nama kita lah Haji Abu bin Hamim. Malaikat yang bawa, ini Haji Abu lagi yang disebut, bukan nak doakan, itu yang cepat dia, cepat, senang. Gitu, senang disebut. Roh kita dibawa dengan kemuliaan tadi itu, dah dibukakan pintu langit, lalu dibawa ke atas. Para malaikat siap boleh tanya, roh siapakah itu? Malaikat menjawab Fulan bin Fulan dengan menyebut nama yang paling bagus dan pernah dipakai di dunia. Begitulah sampai mereka tiba ke batas akhir langit bumi. Mereka meminta langit berikutnya dibuka. Langit pertama dah lepas, naik ke langit berikutnya, lalu dibuka juga. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langit itu ada penjaganya. Setiap langit yang menjaga pintu juga mengizinkan untuk dibawa roh kita. Bahkan para malaikat berbaris, inna abwabas sama qad futihat wal malaikati sufu-sufufan yantaziruna li ruhi. Para malaikat sudah berbaris dari bumi sampai ke aras menyambut kedatangan rohmu yang suci. Mulianya roh kita. Belum dimasukkan surga, kita waktu dicabut nyawa saja Allah dah muliakan kita. Roh-roh orang yang beriman ini dibungkus dengan kain kafan, bau harum. Lepas tu dibawa ke langit, para malaikat berbaris bahkan mendoakan. Selain daripada dia tanya, dia doakan roh kita, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Aduh, mulianya roh kita. Itu belum Allah sambut kita dekat surga nanti. Dekat surga Allah sambut kita lagi hebat, luar biasa sekali. Jadi barang siapa yang nak taat perintah Allah dan Rasul kat dunia, nanti dekat sana Allah akan ikut apa yang kita nak. Kita sekarang kat dunia kena ikut cakap Allah dan Rasul. Kalau kita nak Allah penuhi kehendak kita, kita kena ikut cakap Nabi dan Rasul. Nabi dan Allah dan Rasul. Jadi insya-Allah nanti sampai ke sana apa yang kita nak semua Allah kabulkan. Sangat luar biasa. Kemudian sampailah pada langit berikutnya hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh, langit yang terakhir. Langit ketujuh ni ketika Nabi Muhammad SAW pergi Isra dan Mi'raj, jumpa Nabi Ibrahim AS dekat langit yang ketujuh. Gitu. Buka aja pintu langit, sebab Jibril bawa Nabi Muhammad dari satu pintu ke satu pintu, dibuka sampai ke pintu yang ketujuh. Ditanya, siapa ini? Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Kata malaikat yang jaga Jibril, sebaik-baik kedatangan adalah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sekali dibuka pintu ni, ayah anda ada kat situ, Nabi Ibrahim AS. Lalu dia pesan suruh memperbanyakkan tanaman surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu merupakan tanaman surga. Siapa yang banyak ucapkan itu, banyaklah hasil kita akan tuai kat sana nanti. Itu kita cerita Isra dan Mi'raj. Itu kita balik lagi kepada cerita ini. Sampai ke langit ketujuh, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah catatan hambaku itu dalam Illiyin, dalam satu kitab. Dan kembalikanlah dia ke bumi. Roh tu tadi dah Allah cakap, tulislah catatan dia, Allah dah sambut. Lepas tu kembalikanlah dia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan dia dari bumi, dari tanah, dan aku kembalikan lagi ke tanah. Dari tanah pula nanti aku akan hidupkan sekali lagi. Maknanya kembalikan ke tanah. Tadi roh dah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka roh tu dipulangkanlah Tuhan ke bumi. Nah, ketika itulah dia balik ke rumah kita, Ji. Ada dekat beranda ke, dekat hall ke, tengok tadi Ustaz Faizul tengah mandikan tu, roh dah balik tu. Dia pergi naik ke atas tu sekejap aja tu, dia turun
Semua makhluk nampak, yang tak nampak manusia dan jin saja diperhatikan. Siapa yang datang ziarah, siapa yang mandikan, hatta jasad pun masih bercakap. Cuma orang yang mandikan saja tak dengar. Jangan kuat-kuat. Aku tengah luka, badan aku tengah luka kerana baru keluar roh dari jasad. Luka-luka kat dalam tu sakit. Suruh kita pelan-pelan mandikan. Suruh kita pelan-pelan kapankan. Itu kan saya dah kuliahkan tu dulu. Sampai ada orang nangis saya kuliahkan tu. Punya sakitnya ji, na'udzubillah. Roh keluar ni sangat sakit. Nabi kekasih Allah gitu sampai minta Fatimah ambilkan air. Ambil air dalam besin, celup tangan Nabi dua-dua. Disapu kat badan. Punya sakit. Dah begitu sakit, lalu Allah boleh mohon kepada Allah. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah kalau boleh izinkan supaya umatku punya sakit ketika menghadapi sakratul maut, biar aku seorang yang nanggung, biar yang lain umat aku tak sakit. Tapi Allah tak izinkan. Punyalah Nabi berkorban untuk kita sebagai lambang cinta dia kepada umatnya ni. Kemudian roh itu dikembalikan lagi ke dunia, lalu datanglah dua malaikat. Ini dah dimasukkan kat dalam kubur lah, dan dihadapkan, duduk di hadapannya. Dah dikebumikan, dah dimandikan, dah disembayangkan, dah dikebumikan tadi, lalu datanglah dua malaikat, duduk di hadapannya, bertanya, siapakah Rabbmu? Ma Rabbuka? Yang menjawab, Rabbku adalah Allah. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam, jawabnya. Dua malaikat itu melanjutkan pertanyaan, siapakah lelaki itu yang pernah diutus kepadamu? Dia menjawab, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kamu tahu? Tanya malaikat. Aku membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, lalu beriman dan membenarkannya. Jawab hamba tadi. Lalu mendengar seruan dari langit bahawa benar hambaku itu. Berikanlah kasur dan pakaian dari surga serta bukakanlah pintu surga. Ini nikmatlah. Orang yang beriman ni malam ni tidur lebih nikmat daripada kita tidur dalam kowe kat TV tu. Tu tebal tu, mahal tu, mungkin 3,000 tu tilamnya. Kat sana malam pertama kita tidur, tilam yang didatangkan dari surga. Taraknya beriman. Lalu Allah bukakan pintu surga. Rupanya kat kubur ni jauh lebih sedap daripada kat dunia. Aku kalau tahu lagi dulu aku pergi. Gitu. Orang tak takut kalau orang dah tahu kat sana nikmat. Yang menyebabkan kita takut, kita tak tahu, kita ingat kat sana susah. Dia senang kat sana. Orang yang ke sana mana ada nak balik sini lagi. Saking enaknya kat sana kan. Allahu Akbar. Faham ya cikgu? Sangking tu apa cikgu? Sangat. Sangking tu bahasa Jepun. Sangking tu sangat seronoknya duduk dekat alam barzah, tak ada orang yang nak balik ke dunia ni lagi. Tak jumpa lagi orang yang dah balik dari sana. Dua malaikat melanjutkan, itu sudah. Setelah itu dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, wallahu a'lam. Agak-agak seluas manalah. Seluas daerah Pontian inilah mungkin. Luas mata memandang. Duduklah kita dengan senang lenang. Apa tak senangnya? Tak payah makan, tak payah Bilal dah, tak payah azan lagi. Sibuk-sibuk nak azan. Sekarang bukan masa azan, kata jiran sebelahnya. Sekarang masa rehat kita. Dalam kubur dah masa rehat. Dah tak payah nak sembahyang, tak payah makan, kenyang, sedap, nikmat. Itu belum surga tu. Baru kat lambur dah. Syaratnya kena beramal. Beriman dan beramal. Bukan Allah suruh kita susah-susah. Beriman ini kan senang tau. Nyawit kan lagi susah. Berpeluh nyawit. Dalam beriman ni hanya kerjanya tukang percaya beramal. Lah sembahyang ni tadi apa habis 10 minit satu waktu. Tak sampai. Kalau 5 minit kali 5 waktu baru 25 minit. Allah bagi 1 jam, 1 hari 24 jam. 24 jam ditolakkan untuk satu waktu 5 minit kali 5 baru 25 minit. Kan masih ada baki 23 jam 35 minit yang kau boleh pergunakan dalam apa hal juga sekalipun. Takkan tak boleh nak taat perintah aku yang sekecil itu. Jadi kalau sekecil itu permintaan Allah kita tak mampu laksanakan, itu yang ginilah kalau bapak nengok cakap anak pun
anak tak nak dengar cakap bapak, memanglah ngamuk bapak. Allah gitu juga, ngamuklah dia kat sana. Kata ustaz tu, bini murka aja kita dah tak boleh masuk rumah, apalagi nak masuk bilik. Itu baru bini yang murka, belum Allah yang murka. Kuliah ustaz apa Sabah tu memang baguslah. Tak tahu? Malam besok cantiklah. Kita dah buat mingguan ya. Cantiklah. Memang sangat bagus. DP kuliah sangat berkesan. Kita tak sangka yang dosa-dosa besar kita ingat ya zina, main judi, merompak, membunuh. Meninggalkan solat berjamaah ini termasuk dosa besar. Baru kali pertama saya dengar. Konon kita dah buat kuliah dah lama ni, dah alim. Rupa tak cukup alim lagi je. Dosa besar ninggalkan. Hatta kalau takkan Nabi boleh keluarkan hadis, hampir aku suruh orang jadi imam, aku nak pergi rumah tu aku nak bakar. Takkan mungkin Nabi boleh keluarkan hadis macam itu, menunjukkan betapa beratnya orang meninggalkan solat berjamaah. Cuma Nabi tak buat saja. Okey. Habisnya cerita, mudah-mudahan ini mukadimah, mudah-mudahan roh kita disambut oleh Allah. Lepas tu para malaikat berbaris tanya, roh siapakah itu? Malaikat pula doakan, ya Allah ampunkanlah, ya Allah rahmatilah. Lepas tu Allah tanya, turun balik, masuk dalam kubur didatangkan, tilam dari surga, dibukakan pintu surga sejauh mata memandang. Oh nikmat kat sana, insyaAllah mudah-mudahan. Kemudian kita nak masuk, ini kuliahnya ni. Apa yang boleh kita bantu kepada orang yang dah meninggal, khususnya mak bapak kita atau nenek kita lah. Boleh kita bantu. Kalau dia memang tersenarai ahli neraka, boleh diangkat darjatnya, boleh dilepaskan dari senarai neraka. Terkejut mak bapak kita je. Ada hadis sahih ni mengatakan bapak dia tak ada buat apa-apa, tiba-tiba kok Allah muliakan, boleh angkat darjatnya, rupa dapat barakah doa daripada anak-anak yang masih hidup. Ni bagaimanakah cara orang yang masih hidup dapat membantu orang yang telah mati? Yang pertama, dia ada 10 perkara tak silap saya ni. Tak apa, kalau sempat kita habiskan, kalau tak sempat kita sambung lain kali. Baik, yang pertama meramaikan orang yang menyembayangkannya. Semakin ramai bilangan orang yang menunaikan sembahyang jenazah, semakin baiklah untuk si mati. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Ma min mayyatin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna ma'atan kulluhum yasfa'una lahu illa subbi'u bih. Tidak ada mayat yang disembayangkan oleh sekumpulan orang Islam yang bilangan mereka mencecah 100 orang dalam keadaan mereka memohon syafaat untuknya, melainkan Allah akan makbulkan permohonan. Mohon syafaat termasuk mohon ampunkan dosanya lah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita mohon itu. Tapi syaratnya ada 100 orang. Sebab itu kalau kita nak waktu kita meninggal orang ramai-ramai sembayangkan kita, ya sekarang kita hidup orang meninggal kita ngewangilah sembayangkan. Kita orang mati kita duduk aja kat warung. Nanti orang lain kita mati orangnya duduk kat warung juga. Kan gitu tau Ji. Pisin orang baik terus baik Mansur sama aja lah. Gitulah model gitu kan. Oh lah dia orang mampir kawanku malas saya ke mampir. Ya gitu. Jadi kalau kita nak disembayangkan 100 orang, sekarang ada orang meninggal tu cepat pergi. Lawan ganjarannya, upahnya bukan sikit. Nyawit tu berapa tu baru dapat. Paling kalau kuat lah badan masih muda 2 tan, baru 200. Ini 2 kirot lah. 2 kirot tu 2 Jabal Uhud. Jangan kata Bukit Emas, Bukit Lempung saja sebesar Jabal Uhud tu pun jadi kaya raya kok. Cina Aan tu boleh jadi kaya, Bukit Lempung aja tu. Kita hantar jenazah ni, dia punya upah, dia punya ganjaran dapat 2 kirot. Sahabat tanya 1 kirot tu apa? 1 gunung. 1 gunung Jabal Uhud tu kan puasa tau. Salah pergi Jabal Uhud kan. Kita pergi Mekah kan mesti diajak pergi ke Jabal Uhud tu. Perang Uhud dekat naik dekat Jabal Uhud puasa. Jadi kita hantar pergi ziarah. Imam Faizul lah yang paling untung sebab dia jadi imam. Setiap orang meninggal dia mesti pergi. Dari awal sampai akhir dapat 2 Jabal Uhud. Ganjarannya besar ni. Menyembayangkan orang
apa bukannya membayangkan, maknanya uruskan dari mula sampai kita kebumikan, ganjarannya sangat besar. Lebih besar dari sembahyang ni. Sembahyang jenazah ni lagi besar ganjarannya. Baik, kemudian hadis yang kedua, Nabi bersabda, tidak seorang muslim yang mati lalu disembayangkan ke atas jenazahnya oleh 40 orang. Tadi tak ada 100 orang, ada 40 orang laki-laki yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, melainkan akan menerima syafaat mereka untuknya. Jadi kita memberi syafaat ni maknanya permohonan kita tu ditunaikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, kena ingat-ingatlah. Kalau boleh ada orang meninggal ni, yang datang tu ramai, tapi yang nak nyembayangkan tak ramai. Yang tak sembayangkan jenazah ni lebih ramai dari yang nyembayangkan. Tapi kalau rumahnya kecil macam tadi, tak boleh nak buat apalah, bersesak-sesak, alhamdulillah lah. Sekurang-kurangnya ada lagi satu hadis kok, kalau kita tak boleh cari 100 orang, ini fadilatnya apa? Kita boleh menolong si mati ni tadi. Apa yang boleh kita lakukan orang yang hidup ni kepada si mati? Sembayangkan kalau dapat 100 orang. Dia dah mati dah, tak boleh tolonglah sembayangkan aku, kalau carilah kawan yang 100 orang, telefon lah. Dia dah tak boleh cakap gitu. Kita lah WhatsApp yang cakap ni, supaya kita pergi kat rumah dia tolong sembayangkan. 100 orang aja diampunkanlah dosanya. Tak dapat tu, ada lagi satu can 40 orang. Tak dapat itu juga lagi, masih ada can. Tapi syaratnya dibuat 3 saf. Walaupun dia hanya sekadar 7 orang. Jangan dibuat satu saf 7 orang. Depan kita taruh 3, belakang kita taruh 2, belakang kita taruh 2. 3, 2, 2. Formula JDT 3, 2, 2. Gitu. Itu kalau dapat buat 3 saf itu pun diampunkan dosanya. Macam tadi betul lah. Buat saf yang ganjil, buat saf kata pakcik dia, Cikgu Saleh. Betul lah. Ingat tapi kita dah alim semua, ingatlah WhatsApp. Cuma ingatkan anak-anak kita tu yang masih belum balik tu, dia tahulah lain kali bapaknya meninggal, sembayangkan buat 3 saf. Baik, itu yang pertama, apa yang kita boleh buat apabila orang meninggal supaya dia diampunkan dosa. Kita kena sembayangkan 100 orang, 40 orang, atau buat 3 saf. Kemudian kita boleh berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disepakati oleh ulama bahawa 2 orang yang masih hidup untuk si mati, doa bukan 2, telah sepakat oleh ulama bahawa doa orang-orang yang masih hidup untuk si mati dan permohonan ampun daripada mereka untuknya akan sampai kepadanya dan memberi manfaat untuknya di alam barzah. Kita yang masih hidup ni boleh mendoakan dia, boleh memohonkan ampunkan dosanya. Jadi diampunkanlah doa. Khususnya mak bapak kita lah. Itulah yang kita selalu baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu dalam khutbah kedua tak silap. Dalam sembahyang jenazah itu juga doanya. Jadi kena doakan. Mudah-mudahan orang yang ada dosa tadi tu dia tak sempat mohon ampun, tapi kita dapat bantu untuk nak hapuskan dosa dengan kita doa. Kemudian berkenaan memohon keampunan Allah untuk si mati, perkara itu berdasarkan dalil hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada mengebumikan satu mayat, baginda berdiri di atas kubur dan mengucapkan, istaghfiru li akhikum wasalu lahut tasbita fa innahul ana yus'alu. Mohonlah keampunan untuk saudara kamu, mohonlah keampunan, maknanya doalah, ya Allah ampunilah dosa kedua ibu bapaku, contohnya gitu. Kalau mak ya mak lah, kalau kawan kita ya kawan lah, sebut namanya pun boleh, tak disebut namanya ke atas mayat ini pun boleh, sebut namanya pun boleh, tak sebut namanya pun boleh. Mintalah keteguhan untuknya, sesungguhnya dia sekarang sedang disoal.
Mudah-mudahan kita mohon supaya tadi Ustaz Faizul supaya dijembarkan, supaya diganti dunia yang ditempati ini lebih baik daripada dunia yang ada sekarang. Rumah yang diduduki sekarang ini lebih baik daripada rumah yang ditinggalkan. Itu dalam doa talqin tadi. Jadi dengan kita doa itu insya-Allah dikabulkan. Itu orang yang hidup boleh tolong orang yang mati. Baik, yang ketiga, orang yang hidup masih boleh menolong orang yang menati. Orang yang meninggal, kewajipan anak mendoakan kedua-dua ibu bapa. Ini jadi wajibnya anak-anak mendoakan ni. Berdosa kalau kita, benda yang wajib kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Anak-anak hukumnya berdosa kalau kita tak doakan kedua ibu bapa. Bahkan ada ulama mengatakan doa tidak diijabah, tidak dikabulkan selagi kita doa meninggalkan doa kepada kedua ibu bapa. Di protokol ada. Kita nak mohon doa kepada Allah, pertama kena sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, selawat ke atas Nabi. Keempat, doakan kedua ibu bapa. Baru untuk kita, baru kita punya doa tu diperkenankan. Kita kadang tinggalkan doa untuk mak bapak. Ya, kita minta apa aja tak dilayan. Contohnya gitu. Maka jadi hukumnya wajib ini. Kewajiban anak-anak mendoakan kedua ibu bapa. Orang yang paling dituntut untuk mendoakan si mati dan memohon keampunan daripada Allah untuknya ialah anak-anak si mati. Anak-anak ni nak kena dengar lah WhatsApp buat kuliah ni. Gitu, anak-anak kena doakan. Jangan macam kita kalau hidup dah susah, tiba-tiba orang bantu kita, bagikan beras, bagikan apa sardin, sukanya kita. Kat sana kita tengah susah dikirim ganjaran, sukanya kita. Daripada contohnya kuburnya gelap jadi terang, daripada tersepit jadi lapang gitu kan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya memohon rahmat Allah untuk kedua-dua ibu bapa kita. Saya bacakan maknanya. Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar. Sekalipun perkataan ini anak-anak kena dengar. Anak-anak yang dah beruban pun kalau masih ada mak, bukan anak-anak kecil aja, asal ada mak tu kita masih jadi anak. Anak-anak mak kita jangan sampai kita lebih-lebih dia kan dah usia lanjut kan. Waktu tu kan dia memerlukan kasih sayang. Lunaklah bahasa kita dengan mak bapak kita. Kerana kita perlu ingat bahawa tanpa dia kita tak ada kat dunia. Tanpa doa dan susah payah dia, kita takkan berjaya. Sebab orang tua ni bersusah payah. Hatta kalau kita berjaya, kita nak balas pengorbanan dia, takkan terbalas. Jadi, kena doakan mak bapak. Perhatikan dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kita supaya mendoakan kedua-dua ibu bapa kita. Allah berfirman kepada kita dalam bentuk arahan. Dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa berdoa kepada kedua-dua ibu bapa kita adalah wajib. Ini perintah dari ayat Quran. Menurut ulama, kewajiban itu tidak berhenti setakat ketika masih hidup, akan tetapi berterusan hingga selepas mereka mati. Selepas mereka mati, kita wajib mendoakan rahmat Allah, mendoakan rahmat Allah untuk mereka ketika dia di alam barzah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Itulah wajibnya, hukumnya anak-anak kena doakan. Tanpa restu orang tua, hidup kita tak akan barokah. Untuk mendapat kejayaan, untuk mendapatkan keberkatan hidup dunia dan akhirat, perlu restu kedua ibu bapa. Maka redha Allah bergantung kepada redha kedua ibu bapa. Allah takkan redha selagi orang tua kita murka dengan kita. Maka jangan berani-berani orang kata kita nak
derhaka kepada ibu bapa. Derhaka ibu bapa merupakan dosa-dosa besar. Baik, yang ketiga, kita boleh doakan kepada orang yang dah meninggal. Kemudian yang keempat, bersedekah untuk mereka. Sedekahlah pagi ni walaupun RM1, niat untuk satu keluarga yang Allah nilai. Itu bukan banyaknya, ikhlasnya. Walaupun RM1, niat saya sedekah pagi ni untuk satu keluarga. Allah tak kisah. Pun untuk kita, bukan Allah nak duit kita. Kita nabung tu nanti sampai sana, Allah bayar berlipat kali ganda. Satu dibayar 10, 10 dibayar 70, bayar 700. Bahkan Allah menyebut dalam Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan ganjaran kita mengikut kehendak Allah. Tiba-tiba sekali kita buka akaun kat BSN, kita melabur RM1. Haji Abu contohnya, pergi akaun dah 20 tahun, 30 tahun, tengok ada 3 juta. Oh ya Allah, nasib baik aku melabur. Saya pun ada juga beli SSP. Sudah lama lah, sampai saya dah lupa lah, mungkin 7 tahun, 8 tahun lah. Adalah saya lebih kurang taruh 500. Sekali tengok-tengok, ya kok dapat 5,000. Dari 500 dapat 5,000 kan banyak. Itu baru kat dunia je tu. SSP, sijil simpanan premium, yang ada cabutan petuah tu. Jadi untuk ini kita boleh bersedekah untuk mereka. Imam Nawawi mengasahkan bahawa para ulama telah sepakat menyatakan bahawa bersedekah bagi pihak si mati akan sampai pahala kepadanya. Tidak kira sama ada sedekah itu dilakukan oleh anaknya atau orang lain. Orang lain juga boleh. Belilah roti, sedekahkan budak nak pergi sekolah. Hatta sepotong roti dengan niat ganjarannya ni, sedekahkanlah kepada mak bapak saya. Mak bapak kita pun boleh dapat. Yang saya kuliahkan dulu, setiap malam Jumaat roh kita balik, tengok anak-anak kita, ada doakan kita ke, ada ke masjid, Yasin Tahlil dengan niat. Sebab itu kita buat program Yasin Tahlil secara berkumpulan untuk kita sedekahkan kepada mak bapak atuk nenek kita yang dah meninggal. Dia orang sekarang dah jadi jutawan ni, yang tadi tersenarai dalam ahli neraka boleh terlepas dengan doa anak-anak yang masih hidup ni. Itu kita buat Yasin Tahlil secara berkumpulan. Baik, kumpulan itu buat makanan. Niatkan yang masak mak kita, bini kita, isteri kita, anak kita, ngewangi rewang masak, itu juga merupakan ibadah. Wah, itu ganjarannya sangat banyak. Itu nanti dituai, itu nanti akan dikumpul, baru dibawa ke mizan, timbangan. Fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa bi insyatir radiyah. Barang siapa yang berat amal kebaikannya, mereka berada dalam keadaan yang untung sentosa. Sekali ditimbang, ya Allah, malam Jumaat punya bawa tu dah berapa tahun kita ditimbang. 5 tan. Tengok yang subuh singgit-singgit tu 12 tan, yang taruh kat sana hari Jumaat 50 tan. Wah, jadi jutawan betul kita dekat akhirat. Tapi nanti kalau kat sini tak muat, kata ustaz tu, kalau dibalas kat sini, bayangkan setiap satu amal kebajikan yang kita kerjakan lebih besar daripada dunia dan isinya. Macam mana dia nak balas kat dunia? Jadi tak boleh. Jadi insya-Allah untuk kesempatan kita bersedekah untuk si mayat, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subscribe now.